Kemelut Perdana Menteri ke-8. Apakah yang anda lihat? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sembang-sembang tentang politik Malaysia. Okey, politik Malaysia, dan kita telah menghadapi satu keadaan yang dipanggil sebagai agak cemas pada minggu lepas, di mana suddenly kita punya Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir telah dia telah melepaskan jawatannya sebagai Perdana Menteri, dan berlaku beberapa hal lah yang dekat dalam Malaysia, dan semua sekali hancur. Okey, semua sekali hancur. So, siapa sama dengan saya, tolong bagi saya thumbs up, bagi love, dan boleh masuk dekat sini. Hari ni sesi, kalau boleh kita nak sembang-sembang lah. Jika kalau ada yang berkesempatan, masing-masing belum lagi lunch lagi. Kan, ni baru pukul 12.45 kot. Alright. Siapa bersama dengan kita, boleh sama-sama kita chat-chat. Kita sembang-sembang, kita cerita. Apakah sebenarnya yang kita boleh pelajari? Kita bukan sebenarnya nak cerita politik sangat, tapi kita boleh pelajari something lah. Okay, daripada sini. Kalau cerita politik sebenarnya bukanlah layak kita lah nak cerita politik pun, sebab game ni game-game yang orang yang ada mempunyai kuasa. Alright. So dia lebih kepada kita lah sebenarnya. Apa hak kita, apa yang kita boleh lihat, apa yang kita boleh pelajari daripada sini, apa yang patut kita kena buat. Dan dia kalau macam contoh, kita nak cerita dari segi benda ni, kita nak ambil sifat sikap berkecuali. Kalau katakan misalan contoh, kita nak ambil sikap berkecuali, kita nak cakap kata yang aku tak boleh lah nak aku tak payah nak ambil tahu tentang politik. Dan kalau kita berpendapat begitu, sebenarnya dianya adalah satu tindakan yang tak berapa betul, tak berapa bijak. Disebabkan nak tak nak, kita dekat Malaysia ni kita kena ambil tahu. Benda ni juga berlaku pada saya dahulu, waktu saya tengah muda-muda lah, apa nak jadi-jadilah. Tapi dengan kemelut yang berlaku, dengan beberapa insiden-insiden yang berlaku, terutama sekali selepas berlakunya pilihan raya yang lepas, 2 tahun lepas, dan kita menyaksikan bahawasanya ia memberi siapa-siapa juga yang menjaga negara, yang memerintah negara selaku government, akan memberikan kesan sebenarnya. Dan of course baru-baru ni kita punya KLCI, KLCI, walaupun kita telah katakan, kita dah bincangkan benda ni, saya dah tunjuk dah bahawa benda tu memang dalam keadaan bearish, akan tetapi selepas berlakunya perkara tersebut, ia betul-betul terjun habis-habisan. Dan begitu juga dengan international punya stock market. Tapi apa sebenarnya kita boleh buat sebagai satu negara, sebagai satu, orang kata, kita duduk dekat Malaysia ni, apa kita boleh buat? Kerana apa? Kalau kata misalan kita sebagai rakyat biasa, kalau kata misalnya kita nak ambil berkecuali, tak boleh. Jika kalau berlaku macam ni, saya rasa benda ni melibatkan politik yang sebelum ni, parti besar yang telah tombang diambil alih oleh parti-parti yang pernah kalah sebelum ni. Dan akhirnya bila dah form that government yang telah di-vote oleh satu kerajaan, satu rakyat, dan akhirnya banyak benda-benda yang kita dapati, benda tu adalah benda yang hanya sebagai satu janji-janji palsu. Dan bila ditanya balik semula, dia katakan benda ni just dia buat dia punya apa yang dijanji adalah benda yang semata-mata untuk nak menang pilihan raya. Dan akhirnya benda ni berlaku sebeginilah, disebabkan oleh ramai yang tidak puas hati. Sebenarnya rakyat tak puas hati. Rakyat memberikan respon yang tidak bagus kepada kerajaan, dan akhirnya inilah yang berlaku. Alright. So siapa bersama dengan saya, sama-sama dengan kita sembang-sembang sikit
walaupun benda tu just nak sembang, kerana Perdana Menteri, yang pentingnya Perdana Menteri dah ada, kan? Bila Perdana Menteri dah ada, dan kita tak payahlah menjadi penganalisa. Cuma kita fikirkan apa yang kita boleh belajar, apa yang kita boleh bersama-sama kita fikirkan, yang kita boleh lesson learn, terutama sekali sebagai seorang ketua lah, sebagai seorang ketua. Sebab setiap orang daripada kita, saya percaya, adalah ketua. Setiap orang daripada kita adalah leader, sama ada dekat dalam rumah kita, atau dekat pejabat, ataupun dekat komuniti. Dan masing-masing perlu tunjukkan apa sebenarnya yang patut mereka buat. Okey. Sekurang-kurangnya kita ada Perdana Menteri daripada tak ada pemimpin. Spelling ni. Lokman Nur Azam, saya. Alright. Siapa lagi ada bersama dengan saya? Alright. So sama-sama kita tengok, memang betul sekurang-kurangnya kita ada Perdana Menteri yang sekarang ni ada. Dan ada juga yang mengatakan bahawa bersyukur kerana Perdana Menteri yang dilantik ni adalah daripada geng-geng yang yang bukan daripada geng pembangkang sebelum ni lah. Alright. Epid Sabtu, hai, apa khabar? Siapa lagi bersama-sama dengan kita? Boleh cerita-cerita sikit apa yang anda lihat daripada apa yang kita boleh belajar daripada politik. Sebab saban hari sekarang ni orang cerita tentang macam mana politik ni, dan ia menjadi satu topik yang panas. Saya sendiri pada last week shock sebenarnya, terkejut, betul-betul terkejut apabila Tun meletakkan jawatan dia. Memang tu hak dia lah, dia boleh, sebab beberapa insiden-insiden yang berlaku, dan akhirnya dia meletakkan jawatan. Dan shock lah, sebab masa tu saya sebenarnya ada bermesyuarat dengan beberapa orang pada hari Senin, hari Selasa tu, dan ramai komen-komen yang mengatakan banyak benda yang sebenarnya yang tersirat dekat dalam ni sebenarnya. Dan terutama sekali orang politik lah, dia bercerita kan, orang yang mengikuti perkembangan politik. Orang mengikuti perkembangan politik ni kebanyakannya adalah orang yang berniaga juga. Sebab apa? Dia politik jikalau tak stabil, kita sendiri pun tidak boleh, tak bagus lah. Dari segi ekonomi tak bagus, dari segi sebab wujudnya peluang pekerjaan adalah daripada pemerintahan yang bagus. Itu kita kena ingat. Saya ulang balik, wujudnya perniagaan adalah daripada kerajaan yang bagus. Kerajaan yang boleh stimulitkan sesuatu waktu tengah krisis macam ni, boleh mewujudkan peluang pekerjaan, boleh mewujudkan satu keadaan yang tidak cemas. Ini sangat-sangat penting untuk kita, untuk berniaga, untuk menunjukkan kepada luar, negara-negara luar yang sedang memerhatikan dalam Malaysia, yang nak cuba invest dekat Malaysia. Sebab itu kalau kata misalnya kita punya politik tak stable, dan orang akan pelabur-pelabur asing dia tidak akan masuk dekat dalam Malaysia. Sebab bila tak stabil, yalah, itu akan berlaku lah. Benda macam rumah tangga tak stabil kan. Contoh kita rumah tangga tak stabil, you nak ke masuk meminang anak dia? Contoh macam tu lah. Sedangkan banyak benda yang tidak ketentuan dekat dalam rumah tangga tu. Sama juga dengan dalam kerajaan, dekat dalam negara. So impact dia kita semua. Dan bagaimana yang macam Ustaz juga selalu sebut, jikalau kita mengambil sikap berkecuali di dalam ni, kita mengatakan bahawa dalam Islam tak ada politik, dan biar orang politik yang handle orang politik. Ustaz sendiri cakap benda tu adalah tak bagus lah. Sebenarnya kita sendiri kena ambil tahu. Dan walaupun pada saya kita kena ambil tahu lah, sebab apa-apa perkembangan nanti nak vote, kalau kita ditakdirkan kita nanti ada pilihan raya, kita nak kena memilih mana pemimpin yang bagus. Lagi-lagi sekarang yang saya belajar something lah sebenarnya dekat dalam apa yang perubahan yang berlaku. Betul-betul seminggu daripada hari Sabtu last week, bukan last week ni, yang sebelum ni, telah disepakati macam mana Tun akan memerintah. Selepas daripada tu ada pakatan-pakatan yang lain, dan kemudian Tun melepaskan jawatan, dan perebutan vote daripada ahli-ahli parlimen sendiri.
Dan jikalau ahli kabinet, jikalau kita lihat dekat sini, saya lihat lah dekat dalam Malaysia ni, kita macam sebenarnya kekurangan leader. Kita kekurangan leader yang boleh memimpin, yang kalau tengok muka-muka tu je. So kita perlukan lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin yang berkaliber, yang boleh membawa Malaysia. Dan jikalau saya berbincang dengan banyak-banyak, dengan beberapa orang kawan-kawan saya yang politik pun, dia orang suka kata ramai sebenarnya orang yang bagus sebenarnya, tapi mereka tunggu ranking lah, tunggu hierarki untuk nak naik. Ini pun satu perkara yang jikalau kita lihat sempitnya dekat dalam kita ni, dekat dalam Malaysia ni sangat sempit apa yang kita fikir. Jikalau tengok pertembungan 3 itu hari, kita tengok Tun, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tan Sri Mahyudin. Kalau kita tengok 3 nak berlawan kan, sedangkan 2 orang ni bekas timbalan Perdana Menteri yang dua-dua telah dijatuhkan, diturunkan jawatannya. So masing-masing sebenarnya menunggu. Dan jikalau kita lihat juga dekat sini tentang janji pun, jikalau kita lihat apa yang berlaku kepada Tun dengan Datuk Seri Anwar, kita sebenarnya boleh baca bahawa janji tu kemungkinan besar, kalau dia orang dah boleh janji yang besar kepada semua pengundi-pengundi yang dia orang tak nak tunaikan, apatah lagi kepada pemimpin tu sendiri. So itu pun satu benda lah, which is pada saya ini uniknya yang best kepada politician, yang boleh mereka berjanji kepada sesiapa saja. Termasuk saya lah dulu, waktu saya involved dengan politik, politician lah, bukan involved dalam politik, involved dengan politician, sebab utama kita nak dapatkan projek lah, something macam tu. Dan akhirnya kita kena makan dengan dia orang sebab janji-janji lah, kita tunggukan janji-janji. Akhirnya that's why saya ambil keputusan untuk duduk di luar, duduk di tepi, berbanding dengan kita kita jadi supporter kepada dia orang. Sebab at the end of the day, pada saya itu semua mengarut lah. Akhirnya saya rely bahawasanya kalau nak cari projek, carilah, minta doa pada Allah kan, let Allah akan bagi kita rezeki, daripada kita duk macam so-called macam menyembah ahli politik ni. Macam tu lah lebih kurang. Memang dulu saya spend masa saya lama, duit pun habis banyak, disebabkan oleh beberapa projek yang dia orang janjikan. Akhirnya hampir okey. So inilah antara benda yang pengalaman saya sendiri. Dan jikalau kita lihat sekarang ni, memang agak sukar untuk nak dapat betul-betul lah yang betul-betul nak memimpin zaman-zaman macam zaman Rasulullah, zaman khalifah dulu kan. So kat sini saya nampak apa yang kita boleh belajar, apa yang kita boleh sama-sama gembling adalah kita perkuatkan kita punya ekonomi kita perkuatkan ukhuwah kita perkuatkan kekuatan kita dari dalam bisnes. Jikalau kita lihat apa yang berlaku beberapa situasi sebelum ni, yang mana apabila orang lain ambil alih tampuk pimpinan, yang mana kita sendiri sebagai warga negara, kita rasa macam bumi putera lah, orang Melayu sendiri, kita rasa terancam, tapi kita tak boleh buat apa-apa. Which is benda ni pada saya ianya adalah satu benda yang memalukan. Dan kita sebagai orang Melayu, kita mempunyai hak, tapi kita tak boleh bercakap apa-apa. Dan orang simply dia boleh jual harta kita suka hati macam tu kepada dia punya kroni-kroni dia, kepada geng-geng dia, untuk membawa bekal pada dia orang selepas dia orang nanti dilucutkan jawatan. Dan benda tu berlaku. Dia tak sama sebagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang sebelum ni. Dia orang lebih kepada projek. Dapat projek, dapat percentage. Dan kemudian habis projek tu, habislah, dia orang akan dapat duit macam tu. Berbanding dengan bangsa lain, ini bukan resis tapi cara pemikiran lah saya nak cakap. Mereka memikirkan macam mana boleh mereka ambil alih aset. That's why benda ni ada 3 perkara yang you kena ingat dekat dalam kita cerita dalam pelaburan. Kita fikirkan macam manakah kita boleh memperkuatkan kita punya bisnes. Untuk bisnes lah. Pada saya, at the end of the day, is a business. Bisnes, kalau yang makan gaji pun tak salah, boleh lah. Maknanya ada pekerjaan yang bagus, bisnes yang bagus. Yang kedua adalah macam mana kita boleh menggunakan
elemen pelaburan, contoh dia hartanah untuk membolehkan kita boleh mempunyai satu kekuatan. Dan kalau kita lihat ini memang satu-satu benda yang sangat-sangat orang kata worldwide, bukan worldwide lah, satu dunia. Dan juga season maksudnya ianya adalah satu benda yang apa tu apa kita panggil ni apa tu, tak keluar ayat ni. Memang orang kata daripada dulu sampai sekarang hartanah adalah satu elemen. That's why yang ni benda yang hartanah yang ni dia orang ambil alih. Sebab kalau kita tumbuhkan, kalau dulu saya ingat kan masa saya terlibat dulu, dia orang macam mana pun dia nak wujudkan syarikat. Lepas syarikat ni okey, kita akan pass projek ni pada syarikat. Ini zaman dahulu. Sebelum ni lah waktu saya tengah evolve dulu. Lebih kurang lebih daripada 10 tahun lepas. Tapi apa yang berlaku sebelum ni, sebelum runtuhnya kerajaan sebelum ni, mereka pindahkan hak-hak aset-aset kepada orang yang telah establish di dalam perniagaan. That's why benda ni kita kena faham macam mana cara mereka berfikir, macam mana cara mereka fikirkan supaya mereka boleh sustain, boleh memegang jawatan, boleh ada kuasa dan kemudian boleh sustain selepas daripada tu. Hanya satu je, property lah. So ini yang saya nak menyeru pada sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, fikirkan apa, kita tak boleh lah nak kata dengan diorang yang diorang ni rakus ambil ni, tapi kita tak belajar something. Kita fikir balik semula apa sebenarnya yang diorang dah lakukan, apa tindakan diorang cari apa kelemahan, apa kekurangan kepada apa tu orang Melayu, contoh macam tu kan. Dan kalau kita lihat kat situ, dia nampak banyak sebenarnya kelebihan yang bagi orang Melayu. Dan ini yang kita tak realise sebagai orang Melayu. Dan akhirnya yang ni dia orang pergi cantas. So tindakan yang bagus pada saya, kita kena lihat adalah bagaimana strategi yang digunakan pakai, yang mana macam mana nak tak nak pun perlunya ada sokongan daripada kawan-kawan, sokongan daripada puak-puak lah, untuk membolehkan seorang leader ni boleh menang. Contohnya kita sebagai seorang peniaga, kita tak boleh lone ranger, kita tak boleh seorang-seorang. Sebagai seorang pelabur pun kita tak boleh seorang-seorang. Kita kena ada community. Untuk apa? Untuk bagikan kita ada kekuatan. Kita punya strength kita. Sebab itu kita kena unite sama-sama kawan-kawan. Inilah wujudnya, inilah sebabnya perlu yang mana kita kena bersatu hati, kita bersama-sama. Contoh dekat dalam pelaburan, pelaburan lah, just as a trader ke, sebagai gold punya investment ke, ataupun property ke, atau in fact kalau peniaga sendiri ke, kita kena tak boleh letakkan diri kita ni hanya keseorangan. Dan inilah satu sebenarnya kelemahan kita sebenarnya, sebab apa? Pengalaman saya sendiri involve dekat dalam ikut ada satu kelas property yang dianjurkan oleh bangsa lain, bukan orang Melayu yang buat. So bila kita cakap kita nak beli property, apa yang diorang buat adalah diorang pass pada tim-tim yang lain untuk bahagian listing, yang mana kalau nak ambil loan dia ada tim yang ni. Maksudnya diorang dah ada geng diorang tu sendiri. Ini yang sebenarnya kita kena lihat. Tapi fronting tadi memang satu orang lah, kita akan nampak dia bila kita dah masuk dalam dunia tu, dan lepas tu kita dunia diorang, baru tu kita nampak apa yang diorang cuba buat. So kat sini yang sebenarnya kita kena belajar, belajar bagaimana boleh kuat. Dan ada juga satu pengalaman saya sendiri waktu dibuatkan pemutihan kilang. Kalau cakap kilang, you tahulah kan siapa je lah orang yang terlibat dekat dalam kilang. So kita ni sebagai consultant, so apabila dia orang pergi ke majlis, mereka serbu dekat dalam dekat sana, nak menuntut hak mereka lah. So majlis pula minta supaya yang dia orang ni cari konsultan, dan dia orang cadangkan kepada saya untuk tolong handle. So yang bestnya adalah
daripada ramai-ramai tu, dia orang lantik 2 orang untuk jadi ketua. So saya deal dengan semua-semua sekali. Waktu tu saya kena panggil, besar juga office dia orang. So ramai, ada lebih belas orang lah. Semua bos-bosses ni, owner-owner kilang ni jumpa dengan kita dan tanyalah boleh lulus ke tak, apa ni. So saya bagi beberapa syarat lah. Saya cakap saya nak cuma satu orang leader. Saya cakap saya tak nak ramai orang, dan dari situ saya handle. So saya pun menggunakan approach yang sama jugalah sebenarnya. Ini cerita tahun berapa dalam lebih kurang 4 tahun 5 tahun lepas lah. Saya menggunakan teknik yang sama sebab kita tahu hanya leader dia je. Kalau kita convince leader dia orang, dan kat sinilah leader ni akan spreadkan info tadi kepada dia orang dan dia orang akan ikut. Tapi tapi tak sama dengan kita, yang mana kalau cerita orang Melayu ni, kita hanya ada leader tapi kita kebanyakannya kita tak nak follow dia. Terutama sekali apabila apa arahan dan dia buat lah. Dalam tim pun sama juga. Dalam macam contoh konsultan, kita ada arkitek, ada engineer, CNS, MNE dan juga QS. So isu yang ada kadang-kadang kita perlukan ada satu leader. So apa-apa kita follow je lah. Kalau selalu leader kita adalah arkitek, arkitek take the lead. Kita tak boleh nak cross apa-apa hal, kita akan ikut refer pada dia. Ataupun kalau pelantikan direct, kita akan refer pula kepada owner. So owner tu akan take the lead lah. Kalau tak, kita akan advise dia orang apa yang patut buat. So moral dia sebenarnya macam ni. Semua sekali apa yang berlaku dekat dalam situasi pekerjaan kita ke, dekat dalam politik ke, sebenarnya cerita dia adalah leader. Leader maksudnya kita perlukan ada leader yang boleh memimpin kita. Kita memerlukan leader yang mempunyai vision, misi. Okey, kita memerlukan orang yang boleh memimpin, membawa kita ke arah yang lebih jauh. So bila kita dah, isu dia adalah adakah kita betul-betul percaya, atau adakah kita boleh follow kita punya leader. Dan yang berlaku dekat dalam politik, kebanyakannya apa yang kita lihat sekarang ni, kita pun tidak bersatu hati terhadap leader, walaupun telah dilantik sebagai Tan Sri Mahyudin sendiri telah dilantik sebagai timbalan sebagai Perdana Menteri, akan tetapi terdapatnya orang yang lain pun, tim-tim yang lain tidak puas hati. Dan kalau kita lihat, sebenarnya ada satu leader yang duduk di belakang dan paling atas tapi tidak involve. Siapa dia? Yang di-Pertuan Agong lah. So Agong ni yang sebagai leader, dia namakan sebagai leader agama, ketua agama, yang mana dia ni diberikan kepercayaan dan tertakluk kepada undang-undang lah. Dan kita sendiri macam mana yang telah berlaku sekarang ni, orang lain senyap je, tak ada banyak cerita. Kita nak fight. Kita fight dengan siapa sebenarnya? Kita fight dengan raja kita, yang mana dia nak cuba memberikan kita penyelesaian supaya tim yang ada ni tidak adalah masih bertuhankan Allah dan juga ada ketuhanan Melayu, berbanding dengan tim yang lain yang tidak sepenuh hati, semuanya bersandarkan pada agama kita, agama Islam, dan tidak sepenuh hati kepada Melayu. So kita fikir kat situ. So kat sini kalau kita fikir balik semula, ke mana sebenarnya direction yang ada. Kalau leader macam ni sendiri pun dah nak lawan dengan Agong, kan? Agong bukan Sultan je, Agong. Kalau kita fikir kat sini pun, ke mana arah dia yang kalau kita nak bawa. Itu yang saya rasa macam tajuk ini kita nak buka pada saya, fikirkan kita punya direction kita, ke mana arah kita, dan apa hala tuju kita sendiri. Sebab kita, kalau pada saya, politik kita tak berapa strong, dan kemungkinan besar kalau berlaku lah, na'udzubillah lah, jikalau adanya bantahan, dan jikalau tidak dikawal macam dulu berlakunya rusuhan, yang mana benda tu adalah bukan satu jalan penyelesaian yang baik dan tindakan yang tak baik, tapi kita tak tahu. Dan adakah selepas daripada ni untuk kabinet akan boleh berbincang dengan baik,
Sebab benda ni dah jadi huru-hara, dah tak normal. Dekat dalam Malaysia sebelum ni mana-mana orang yang masuk tu berdasarkan kepada parti yang menang. Akan tapi benda ni sebagaimana yang dikatakan telah berlaku huru-hara lah. Orang ni ambil kuasa ni masuk pintu belakang. Tapi pada saya, Allah Maha Berkuasa. Allah menunjukkan kita sesuatu, berikan kita lesson. Pembelajaran apa yang besar adalah Allah nak pelihara kita ni sebenarnya, yang mana saya sebagai orang muda dan juga macam-macam adik-adik saya yang umur 20, 30-an yang nasib darah panas, yang boleh berfikirkan dulu macam manakah kita nak marah pada pemimpin kita dan akhirnya kita tersilap tindakan. Tersilap tindakan yang mana kita telah memilih pemimpin yang mempunyai agenda yang lebih besar lagi, berbanding dengan yang sebelum tu adalah lebih kepada agenda tersendiri. So ia mengakibatkan kita menjadi tidak stable. Dan saya harapkanlah kita sama-sama kaum orang Melayu ni sebenarnya hebat. Kita semua ni hebat. Tapi kita telah dipecahkan. Kita telah berpecah. Jadi kalau tengok pada parti yang sebelum ni adalah parti pembangkang sebenarnya. Parti pembangkang yang telah nak memimpin dan banyak benda tidak bergerak. Kalau ya awak berada pada kedudukan saya dengan sahabat-sahabat saya yang selalunya kita jaga projek kan. So kita tak nampak apa yang akan berlaku dalam tempoh setahun akan datang. Simple je macam ni lah. Kalau kata kita sekarang ni kita tak nampak ada projek yang besar yang akan dilaksanakan, apakah harapan yang akan berlaku pada kontraktor dalam tempoh setahun akan datang untuk mereka buat dalam tempoh 1 tahun atau 1 tahun setengah. So maknanya dalam tempoh 2 tahun is gone. So apa yang akan berlaku? Ini sebenarnya yang jadikan kita takut, kita worry dengan benda yang ada. Jadi jalan yang terbaik, sebagaimana saya pernah cadangkan pada dalam live saya sebelum ni, bina kekuatan sendiri, bina anda punya strength sendiri untuk membolehkan terutama sekali dalam berniaga. Sebab bila kita cakap je Melayu kan, Melayu kita ni makan gaji, Melayu tidak pandai berniaga. So kita cuba lawan benda tu, kita cuba wujudkan kita punya kekuatan ekonomi kita sendiri. Kita support each other untuk membolehkan kita menjadi orang yang hebat. Paling kurang pun tim-tim kita lah. Maksudnya orang yang bersama-sama kita yang cerdik dari segi pelaburan, cerdik dari segi ada knowledge, berbanding dengan hanya berfikir tentang politik. So sama-sama kita doa, mudah-mudahan negara kita sini aman, negara kita makmur, negara kita ni pelabur-pelabur masuk lah. Dan tidak ada pecah belah, terutama sekali sama-sama bangsa. Saya jarang bercakap tentang bangsa, sebab pada saya memang daripada dulu sekali, saya memang dekat kampung saya pun ada bangsa lain pun. Rumah saya pun selalu kawan-kawan pun dengan Cina dulu kan, memang ramai. Akan tapi bila keadaan yang berlaku sebegini, saya rasa macam agak fikirlah, saya kena bercakap sesuatu lah. Bukan bukan tujuan saya untuk nak resis menyampah atau menyampah, bukan menyampah, membenci kepada bangsa lain. Akan tetapi apa yang saya boleh nak sarankan adalah untuk memperkuatkan memberikan saranan, mengingatkan pada kawan-kawan kita yang sama bangsa untuk lebih kuat, untuk lebih faham lagi bagaimana kita sendiri perlu survive, memperkuatkan ekonomi kita, memperkuatkan kita punya jemaah untuk kita sendiri survive dekat negara kita. Alright, jumpa lagi. Saya Ais Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Fikir-fikir.